Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Uh, will be continue to lecture 2 week 5. I will be share for my PowerPoint. Okey, baik, kita akan sambung. Semalam saya telah memberikan soalan kepada anda. Ini adalah soalan semalam dan saya harap anda telah menjawabnya dengan begitu baik. Siapa yang boleh menjawab ni? Saya sebut nama dekat sini ni. Adakah Fatihah Sofian berada bersama dengan saya? Fatihah Sofian, adakah bersama dengan saya? Okey, baik. Siapa yang boleh jawab selain daripada Fatihah? Ada tak yang boleh menjawab? Ini soalan semalam ni. Saya berikan soalan drawing logic gate. You will be changed to Boolean expression. What's the Boolean expression for the drawing for logic skirt? What's the answer? Siapa yang boleh berjawab? Siapa boleh jawab? Z equal. The answer is Z equal what? Pertama sekali kita kena tahu operasi setiap logic gate. Okey, A dengan B operasi dia adalah kita jumpa dengan NAND, darab. Kemudian C dengan D dia jumpa dengan NAND, darab. Dan ini ada NOT. Okey. Kemudian ada N lagi. Kemudian ni ada O. Oh sorry. Ini ada O. O ialah simbol tambah. Tapi ada not di atas. Dan dekat hujung sekali adalah apa hujung sekali? Ini ialah hujung sekali ialah eksklusif. Ini ialah eksklusif. Ada simbol tambah yang ada bulatan iaitu eksklusif. Jadi kita mulakan yang pertama A, B. Kita jumpa A dengan B adalah darab. A, B, darab. Kemudian kita ada not atas. Kita ada not atas. Kemudian kita darab dengan B. Sini ialah B not. Ini ialah B not. Yang sini ialah A, B not. Bila sampai sini, dia akan jadi A, B, not, darab dengan B, not. Okey. Sampai sini yang bawah ni pula, C, D. Dekat sini akan jadi C, D, not. Dekat sini ialah B not. Bila sampai sini dia akan jadi B not, B not tambah dengan C, D, not, not lagi sekali atas. Kenapa not lagi sekali atas? Sebab ada uh, ada apa nama? No dekat sini. Jadi sampai di hujung dia akan jadi A, B not, A, B not, B not, kemudian kita tambah
kita tambah dengan, ini tambah ialah eksklusif. Dengan B not tambah C D not kan atas. Jadi jawapan dia A, B darab dengan B not eksklusif dengan B not tambah C D not dan not kan atas. Itu ialah jawapan semalam. Okey. Baik, sekarang kita akan sambung kita punya kuliah. Sambung kuliah kita. Adakah anda dengar suara saya? Dengar. Dengar PowerPoint yang saya beri tadi nampak kan? Nampak. Okey, nampak. Baik, kita sambung terus. Sekarang kita akan belajar tentang construct truth tables based on a given logic statement or scenario, maximum 3 input including derivation from truth table to Boolean expression. Sekarang kita dari senario kita akan tukarkan menjadi Boolean expression. Okay, now this is scenario number 1, example number 1. Kim Tan can buy Mountain Dew drink from the vending machine if he has enough money and the machine is operating. Construct truth table based on the given scenario. Alright. Now, kalau kita jumpa senario sedemikian, tip untuk menjawab ialah kita akan undur untuk buat logic gate dari belakang. Sama ada nak buat logic gate ataupun Boolean expression dari belakang. Jadi kita tengok ayat yang diberi, kemudian kita kena fahamkan ayat tersebut. Yang pertama ialah Kim Tan can buy Mountain Dew. Mountain Dew ini ialah Mountain Dew drink ini yang saya kotakkan ini adalah dia punya, ini ialah dia punya output. Dia punya output. Dia punya output. Dia punya output. Maksudnya ialah Mountain Dew output dia. Kemudian from the vending machine if he has enough money. Enough money. Maksudnya enough money ini yang saya kotakkan ini ialah input. Ini ialah input. Input. And dia kata and yang saya bulatkan ni ialah operator. Ini ialah operator. And the machine is operating. Ini ialah dia punya input. Yang ini ialah input. Maka input dekat sini ada 2. Dan operatornya adalah N. Oleh sebab itu kita akan dapat Mountain Dew equal, Mountain Dew, saya ringkaskan MDD Mountain Dew drink equal enough money EM enough money N. N ni maknanya darab dengan machine operate. Machine is operating.
MIO. Okey. Anda boleh, jawapan dia ialah MDD equal EM darab MIO. Iaitu Mountain Dew drink equal enough money times machine is operate. Alright. This is, for example, the truth table for the situation. Enough money, this is first input. If Kim Tan have enough money to buy the Mountain Dew drink, is not enough money jika dia tak ada duit dan vending machine tidak beroperasi, maknanya tak on kan vending machine itu, maka dia tak akan dapat Mountain Dew. Jika dia tak ada duit tetapi mesin on, maka dia pun tak dapat juga minum Mountain Dew. Number 3. Kim have the money, but the vending machine is not operating. So, he didn't have or get the Mountain Dew drink. So, the conclusion is Kim must have enough money and vending machine is operating and he can get the Mountain Dew. So the operating is N. Operating is N. This is, for example, answer. Mountain Dew, enough money and vending machine operator. So, ada yang tanya kepada saya, boleh tak kita buat macam ni, ringkas macam ni? Kita tak perlu menulis panjang-panjang. Tak perlu menulis panjang-panjang. Mountain Dew drink equal enough money times vending machine is operating. Sepatutnya jawapan dia ialah itu. Tapi boleh tak kita buat ringkas yang macam saya bulatkan ini? Boleh, tapi dengan syarat anda kena buat yang ini. Anda kena buat yang ini. Kena beritahu what is C, what is A and what is a B. Barulah orang faham. Oh, C is Mountain Dew drink. A is enough money and B is vending machine. Okay. Now, example number 2, question number 2. Student is allowed for special outing if they get the consent either from the college official of student affair or the assistant director of student affair and the director. Construct truth table based on given logic scenario. Alright. What's the output? Number 1, you must know what's the output. What's the output? I know what dia. Apa output dia? Siapa yang bercakap tadi, ulang boleh semula. Apa output dia? Special outing. Yes, special outing. Output dia adalah special outing. Special outing. Allah. Special outing. Ini output dia, special outing. Ini ialah special outing. Kemudian, there is get the consent dia from the college official of student affair. Dia kena dapatkan daripada college official of student affair. Sama ada dia akan dapatkan daripada HAP or, nah tak saya bulatkan dekat sini, inilah operator. The assistant director student sama ada dapat daripada fellow and director, pengarah. Maknanya ada berapa input untuk dia dapat keluar, ada berapa cara untuk dia dapat keluar special outing. Ada 3 input yang harus dia dapatkan, iaitu director,
Assistant Director of Student, dan yang satu lagi ialah College Official of Student Affairs. Jadi, this is for example, kita kena pastikan dekat sini ada dua logic gate. Satu ialah logic gate OR dan satu lagi ialah logic gate AND. Ini ialah logic gate OR dan Select. ia logic gate AND. Okey, ada apa pertanyaan tadi? Ada apa yang interrupt saya tadi? Ada yang tak faham? Okey, jadi kita akan dapat special outing SO, special outing equal apa? Equal apa? Equal apa? College Officer, CO, kita boleh letakkan CO lah. College Officer plus Assistant Director darab dengan Director. yes, darab dengan Director. Darab dengan Director. Boleh tak kita buat secara ringkas macam ni? Boleh, tapi dengan syarat kena ada indikator ataupun identify what is SO, what is CO, what is AD, what is D. Baru kita tahu. Baik, dari pada Boolean expression ni, barulah kita akan cari dia punya truth table. Dari truth table. Jadi sekarang kita ada 3 input. Ini ialah input yang pertama, input yang kedua, input yang ketiga. Okey. Macam mana ia berlaku apabila ada 3 input? Ini ialah input yang pertama 2 kuasa kosong. Input yang kedua ialah 2 kuasa 1. Power of 2, power of 1. And this one is 2 power of 2. 2 power of 2. Okey, sekarang apa yang 2 power of 0, 2 power of 1, 2 power of 2? Menentukan kosong dan 1. Kalau ada 3 input, ia akan diletakkan dari kanan ke kiri berdasarkan kepada binary numbers. Okay, binary numbers. Okay, now 2 power of 0 is 1. That means the 0, kosong itu mesti ada 1 sahaja. Nampak tak? Kosong, lepas kosong 1. Lepas kosong 1. Lepas kosong 1. Dalam kotak ni. Dalam kotak yang saya beri ni. Nampak tak? Bermula dengan kosong, 1. Kosong, 1. Sebab dekat kotak ini adalah 2 power of 0. 2 power of 0 is 1. Jadi kosong dia adalah 1. Alright? Selepas itu, kotak yang kedua ialah 2 power of 1. 2 power of 1 is 2. 2 power of 1 is 2. So, 2 bermaksud kosongnya adalah 2. 2 kosong dan 2 1. 2 kosong, 2 1. Ulang balik semula. Okay. 2 power of 3 is 4. 2 power of 3 is 4. This is input number 3. Input number 3 is 4. What mean 4? 4 0. 4 0 and 4 1. 4 0, 4 0, 4 1. Okay. Nampak tak bagaimana truth table itu ditulis? Kalau ada 3 input, kita kena berdasarkan kepada 3 input 2 power of 0, 2 power of 1 and 2 power of 2. Tetapi kalau kita tengok nanti yang ini ialah 2 input. Bila 2 input, 2 power of 0, 2 power of 1. 2 power of 0 is 0, 1 and 1 is 1. And then continue again 0 and 1. For the column A, 0 is 2 and 1 is 2. Sekarang faham bagaimana nak menulis truth table?
Siapa yang tak faham lagi? Boleh? Ya. Ya. Ada soalan? Kalau kita terbalik tulis director dulu sebelum assistant director, lepas tu dia punya bawah Tak ada tu semua masalah. lain. Tak ada masalah. Nak terbalik-terbalik tak ada masalah. Yang penting nanti operator yang ni saya yang bulatkan ni, mesti dia akan betul balik semula. Kalau yang kolom ni terbalik-terbalik tak ada masalah. Tapi nanti bila kita buat kolom seterusnya, dia akan betul balik semula. Sebab kita akan nilai berdasarkan operator. Okey, faham? Faham? Thank you, sir. Okey, baik. Faham ya? Baik. Ada yang bertanya, kenapa mula dengan kosong tak mula dengan satu? Kalau kita tengok elektrik punya buku-buku electrical engineering, electrical engineering apa semua, dia bermula dengan satu. Tetapi bila kita tengok komputer, dia bermula dengan kosong. Kenapa dia bermula dengan kosong? Kenapa dia tak sama dengan electrical engineering? Padahal kita belajar adalah komputer itu menggunakan elektrik. Ya, memang betul. Komputer menggunakan elektrik. Tetapi bila kita nak menggunakan komputer, komputer tidak selama-lamanya akan on. Jadi bila kita nak gunakan komputer, kita kena onkan komputer dahulu, barulah kita boleh use for your computers. That mean komputer, the first is 0. Sebab tu kita mula dengan kosong. Komputer tu mulanya adalah off. Bila kita on, baru dia mula dengan 1. Sebab tu kita mula dengan kosong. Jadi kalau ada yang nota yang terbalik, satunya duduk di atas dan kosong duduk di bawah, sila perbetulkan. Kadang-kadang kita tersilap, kita mengambil truth table untuk electrical engineering. Jadi kena pastikan. Kadang-kadang ada nota-nota yang lama tu dia terbalik. Sebab kita mengambil electrical engineering. Tapi bila kita tukar kepada komputer, dia bermula dengan kosong. Okey, faham setakat tu? Boleh saya teruskan? Boleh? Boleh. Boleh eh? Boleh. Okey, baik. Boleh saya teruskan eh? Okey. Ini adalah bagi yang tadi tu. Bagi yang tadi tu. Jika dia nak special outing, Y itu kita punya apa tadi? Boolean expression dia adalah Y. Okay. Boolean expression kita tadi adalah Y equal A tambah dengan B darab dengan C kan? Betul tak? Ini adalah kita punya Boolean expression tadi. Jadi sebab kita masukkan A itu ialah, kita tengok sini. A ialah official of student affair. B ialah assistant director of student affair. Dan C ialah director. Jadi kita akan jumpa A tambah dengan B. A tambah dengan B. Jadi A kena tambah dengan B. A tambah dengan B yang ini. Kita tengok kolom A dengan kolom B. Kosong dengan kosong, kalau tambah dia akan jadi kosong. Kosong kosong akan jadi kosong. Kosong satu dia akan jadi satu. Sebab kita tambah. Okey. 01 akan jadi 1. 10 akan jadi 1. 10 lagi akan jadi 1. 11 akan jadi 1. 11 akan jadi 1. Okey, sekarang ni kita akan jumpa dengan C. Kita dah dapatkan kolom A tambah B. Sekarang kita kena darab dengan C. Yang ni pula kita buat. Yang saya bulatkan ni. Kita kena darab dengan yang ni. Yang kolom yang C. Ini ialah darabkan untuk dapatkan Y. Iaitu operator dia adalah darab. Kita ingat hanya 1 dan 1 akan jadi 1. Itu ialah simbol operator bagi darab. Jadi kalau kosong berjumpa dengan kosong, maka dia akan jadi kosong. 1 kosong, kosong. 0 1, kosong. Hanya 1 dan 1 akan jadi 1. Akan jadi 1 sebab dia akan jumpa 1 dengan 1. Okey.
Kosong satu akan jadi kosong. Satu akan jadi satu. Sebab jumpa satu dengan satu. Ini ialah bagi n. N hanya satu dengan satu akan jadi satu. Yang lain akan jadi kosong. Berjumpa dengan satu-satu akan jadi satu. Okey. Faham bagaimana untuk kita membuat true table? Okey, boleh? Okey, sebelum itu baik, kita akan cuba dahulu soalan seterusnya. Okey, kita nak buat true table sekarang Kita nak buat true table. Okey, saya bagi contoh true table. Saya bagi contoh true table. Soalan boolean. Nampak tak skrin saya? Semua nampak skrin saya? Nampak kosong kan? Kosong kan? Kosong. Ya, kosong. Okey. M equal U tambah S darab dengan P not. Macam mana nak buat untuk kita buat boolean, true table daripada boolean expression ni? Kita kena senaraikan apa yang pertama? Senaraikan apa yang pertama? US. Ya, kita kena senaraikan input dahulu, iaitu U, input U, S dan P. Ada yang tanya tadi, kalau kita terbalik-terbalik boleh ke? Sekarang kita cuba terbalikkan. Kita nak buat sekarang bermula dengan P. Kemudian kita nak buat dengan U. Kita nak buat dengan S. Tak ada masalah. Nak terbalik-terbalik pun tak ada masalah. Okey, sekarang kita kena ingat S ini berapa kosong dia? S berapa kosong? Berapa kosong S? 1. S ialah 1 kosong dia. Jadi 0, 1, 0, 1. Kita buat dulu 4 dulu. Okey. U berapa kosong dia? 2. Kenapa 2? 2 kuasa 1. Yes, 2 kuasa 1. Jadi 2 kosong. Ada 2 kosong, 1, ada 2. Okey. P pula ada berapa kosong? 3. 4. Ada 4 kosong. Jadi 4 kosong. Kena 4 1. Jadi 4 dia kosong. Kemudian 4 lagi 1. Okey. Sekarang kita garis. Ada 1, ada 4. Okey, kita tengok pula pada U dan S. Selepas U dan S, kita tadi buat 4 saja kan, tapi di P itu yang nilai 1 di kolom U dan S tak ada. Jadi kita kena teruskan menulis sehingga habis kepada unit ataupun nilai P itu. Jadi kalau U bermula selepas saya garis tu bermula dengan apa? Kat sini. Dekat sini. Apa kita nak mulakan dekat sini? Kosong. Kosong balik semula sebab dia ada 1 1, jadi 0 0 1 1. Yang sini pun sama juga 0 1 0 1. Sekarang apa perlu kita buat dulu? Apa operasi yang kita buat dulu? Kena buat darab dahulu ke kena buat tambah dulu? Kenapa kena buat tambah dahulu? Sebab dia dalam bracket. Ya, sebab dia di dalam kurungan. Okey, jadi kita kena tambah U, kena tambah dengan S. U tambah dengan S. Kita tengok kolom U dengan kolom S. Baik, apa formula tambah kita yang perlu kita ingat?
Hanya kosong Kosong tambah tambah kosong. kosong, Kosong. itu akan jadi kosong. Yang lain semua satu, betul tak? Betul. Ya, jadi yang kita kena cari kosong dengan kosong saja akan jadi kosong. Jadi kita mula dengan sini kosong, dengan sini ada lagi satu kosong. Yang lain semua satu. Satu. Okey, itu senang bagi kita kan. Kita nak buat. Okey, kemudian selepas itu kita nak cari apa? Kita kena darab dengan P0, betul tak? Betul. Ada tak kolom P0 dekat dalam kita punya ni? Tak ada. Tak ada. Jadi bila kita tak ada, kita kena buat satu Buat. kolom lagi iaitu P0. Bila P0, apa maksud P0? Sebaliknya. Maksud dia adalah invert daripada P, betul tak? Betul. Ya, jadi kita mula dengan 1, 1, 1, 1. Sini ialah 0, 0, 0, 0. Barulah kita akan dihadap untuk dapatkan M. M, kita nak tengok kolom yang mana? U tambah S dengan P. Ya, U tambah S dengan kolom P, P0. P0. Okey, not P lah. Sebutan dia adalah sebenarnya not P. Bukannya P0, not P. Okey, kosong. Kita darab, apa formula yang perlu kita ingat kalau darab? Satu darab satu saja satu. Ya, 1 dengan 1 sahaja akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Kosong. Jadi kita cari kod 1 dengan 1. Jadi sini 1, 1, 1. Yang lain semua kosong. Kosong. Ya, kosong. Kosong, kosong, kosong. Jadi inilah jawapan kita. Agak-agak boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh Okey, kalau boleh, alhamdulillah. Semoga anda faham kita punya kuliah hari ini. Jadi itu sahaja untuk kuliah hari ini. Jadi anda boleh menjawab soalan tutorial. Yang pertama ialah tutorial week 5. Soalan dia adalah soalan senario yang harus anda buat dia punya truth table dan boolean expression. Jika anda tak faham, bolehlah tanya pada saya. Okey, sebelum kita akhiri kita punya kuliah, ada apa-apa soalan? Saya akan menjawab jika anda ada apa-apa soalan. Okey. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Assalamualaikum. Ada. Ya, ada Tak soalan. ada. Tak ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, jadi kita akhiri kita punya kuliah hari ini. Saya harap anda faham kuliah pada hari ini dan boleh menjawab soalan tutorial. Jika tak faham, boleh tanya. Dan jangan lupa pada esok hari pukul 4:30 petang kita ada UPS 1. Jangan mengundurkan diri. Kalau anda kata ada masalah, tolong beritahu saya. Bagi MT 20 dan 21. Bagi MT 19, anda dengan siapa MT 19? Tutur dengan siapa? MT 19 tutur dengan siapa? Sir Zulkarnain. Dengan Sir Zulkarnain. Hari